Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Farhan bin Rahim. Nombor metrik 258378. Okey. Tajuk saya pengurusan awam baru. Okey, first sekali pengenalan. Antara tahun 1980 dan 1990-an, pentadbiran awam lama memberi jalan kepada pentadbiran awam yang baru. Begitu juga dengan tanggungjawab kaki tangan. Pengurusan awam baru adalah sistem pentadbiran yang telah ditingkatkan untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. Ia dikembangkan sebagai tanggapan terhadap sejumlah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah untuk menjaga sistem pentadbiran. Pentadbiran awam baru dilihat sebagai reformasi yang bertujuan meningkatkan kecekapan pemerintah dalam menyediakan perkhidmatan awam. Okey, pengurusan awam baru. Ia dikatakan sebagai revolusi ilmiah yang berkaitan dengan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam. Sebahagian daripada reformasi yang menyeluruh yang telah melanda dunia secara umum dan sektor awam khususnya yang dinamakan pengurusan awam baru. Malaysia komited untuk melaksanakan pengurusan awam baru dan jelas berusaha untuk menghapus prosedur birokrasi yang rumit yang merupakan salah satu tujuan utama falsafah PAB. Kecekapan dan keberkesanan pemerintah dan pentadbirnya akan ditentukan oleh penilai dan persepsi masyarakat terhadap kualiti penyampaian dan perkhidmatan pemerintah. Istilah pengurusan awam baru merujuk kepada pakej reformasi yang ditujukan untuk sektor awam. Ia dilaksanakan di banyak negara barat dan di peringkat antarabangsa pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan bantuan organisasi antarabangsa. Pengurusan strategik organisasi mesti dibentuk semula untuk membentuk dan memelihara identiti menunjukkan dan menggunakan akal dan membina struktur organisasi hierarki. Strategi komunikasi dalam pengurusan awam baru. Rasional pengurusan awam baru setanding dengan rasional komunikasi strategik. Menekankan keutuhan pengelolaan dan konsistensi dalam hampir semua yang dikatakan atau dilakukan oleh syarikat, dari reka bentuk grafik hingga penyataan misi. Komunikasi strategik dalam organisasi sektor awam menjadi lebih penting kerana selari dengan dan seiring kali menyokong matlamat reformasi PAB untuk membina, mengekalkan dan menyatakan identiti, rasionalitas dan struktur organisasi hierarki yang berbeza. Identiti. Menjadikan agensi kerajaan lebih bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap hasilnya sendiri sehingga meningkatkan produktiviti, kepercayaan dan kesukaan. Ianya sangat penting bagi sektor organisasi awam untuk memisahkan diri dari persaingan. Banyak sektor organisasi awam menggunakan komunikasi strategik untuk membangun, mempertahankan dan meningkatkan reputasi mereka sebagai tindak balas terhadap halangan ini dan dalam mencari sokongan dari masyarakat umum, pegawai terpilih, organisasi pelanggan, media, pakar dan lain-lain. Rationality. Tumpuan reformasi sektor awam kurang pada apa yang dilakukan oleh sektor organisasi awam, iaitu pendidikan, penjagaan, kesihatan, kepolisian dan sebagainya. Dan lebih banyak lagi mengenai bagaimana mereka melakukannya dan dengan hasil apa. Jabatan komunikasi telah dibentuk dan jabatan-jabatan ini telah diberikan sumber daya mereka sendiri dan juga wewenang untuk membuat pilihan mereka sendiri. Menetapkan matlamat tindakan jabatan lebih menjadi komponen penting dalam tugas mereka. Bukan hanya dari segi projek masing-masing tetapi juga dari segi bagaimana mereka menyumbang kepada objektif umum syarikat mereka.
Sektor pengurusan awam mempunyai keperluan yang lebih besar untuk menyegerakan apabila peraturan, arahan dan petunjuk diganti dengan tujuan objektif dan tugas. Bahagian yang paling penting adalah memastikan bahawa semua anggota organisasi menyedari tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka melakukan tugas mereka. Pengurus perlu meluangkan lebih banyak masa untuk menjelaskan tujuan organisasi dan memastikan bahawa matlamat ini difahami dan dicapai di seluruh organisasi mereka. Okey, hierarki. Pengurusan awam baru memerlukan perubahan besar dalam cara kerja disusun, diurus, dilakukan dan dinilai di dalam sektor pengurusan organisasi. Sektor organisasi awam dan pasukan pengurusannya mesti membenarkan perubahan, menjelaskan mengapa ia dilaksanakan, bagaimana ia akan dilaksanakan dan bagaimana mereka akan mempengaruhi amalan dan tanggungjawab utama perniagaan mereka, serta nilai-nilai di atas di mana sektor organisasi awam didirikan. Bahagian komunikasi telah diberikan peranan yang lebih khusus dan strategik untuk berfungsi sebagai pusat berwibawa yang memberikan tanggungjawab kepada pelbagai elemen organisasi. Okey, kesimpulan. Istilah pengurusan awam baru merujuk kepada kumpulan reformasi yang pada dasarnya mengubah sifat institusi pemerintahan. Pengurusan awam baru muncul sebagai hasil tindak balas pemerintah terhadap sejumlah isu alam sekitar selama beberapa dekad terakhir. PAB dapat dipisahkan menjadi 3 idea doktrin utama. Pengurusan lebih daripada pentadbiran, pengurusan sektor swasta lebih daripada pengurusan sektor awam, dan pengurusan yang baik memerlukan integriti terhadap maklumat yang seragam dan diakui secara universal. Pengurusan awam baru secara meluas diakui sebagai telah memulai revolusi besar. Menjauh dari fokus pentadbiran awam tradisional terhadap kawalan melalui birokrasi dan penyampaian perkhidmatan untuk merangkumi aspek keusahawanan dan teknik sektor swasta. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.